Okey, jemput semua untuk bersama dalam kuliah subuh. Alhamdulillah. Dengan suara macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian khusus tertentu bagi Allah SWT. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT. Di pagi ini sekali lagi Allah pilih kita. Allah bangunkan kita. Alhamdulillah, Allah pinjam sekali lagi nyawa untuk kita semua. Maka kita dapat lagi bernafas pada hari ini. Kalau tidak, kita dah matikan sebab kita semalam. Sebab itu kita kata apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Anda telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Dan sesungguhnya kepada Allah lah tempat kami kembali. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita tubuh badan yang sihat. Alhamdulillah. Allah bagi kita boleh lagi melihat pada pagi ini, boleh lagi bercakap pada pagi ini, boleh lagi mendengar pada pagi ini. Alhamdulillah. Boleh lagi berada di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alhamdulillah, pagi ini nampaknya sebagai kuliah qadaan lah. Sebab hari itu kita dapat kerana ada masalah internet. Tapi kita harap Allah permudahkan urusan kita pada pagi ini. Pagi ini kuliah subuh anjuran daripada surau An-Nur Pasar 3A Bandar Seremban Selatan. Terima kasih pada pihak penganjur kuliah kita pada pagi ini yang mana terberi ruang dan peluang pada kita, khususnya kepada saya sekali lagi disebabkan hari itu gagal untuk kita laksanakan. Tapi apapun semuanya atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua selamat bertemu kembali. Dan nampak sudah ramai sahabat-sahabat dia. Ada Anita, ada Umi Rokia, ada Nora An-Nur, ada Win, ada Maznah Muhammad, ada Umi Rokia. Dan ada sahabat-sahabat kita yang lain. Ada Zahra Zainal, ada Jamalia, ada Yanti tadi. Dan sahabat-sahabat kita yang lain yang tak tersebut, tersebut, minta maaf. Okey, nampak ada Nur Azlina Syukur. Terima kasih semua. Ada ni, alhamdulillah Masa, saya nampak siapa lagi Mama Ya Hashim, alhamdulillah Hari ini kita tengok buku yang sama menyambung bila nak habis wallahu alam akhlak seorang muslim. Okey, Radiah Syarif pun ada bersama. Alhamdulillah iaitu di muka surat 101 yang berkaitan dengan jujur cerita kita berkaitan dengan jujur. Dia kata di sini bukan tunai janji, tunai janji. Jadi dah baca hari itu sikit saja. Untuk melaksanakan janji mesti mempunyai dua unsur. Orang yang nak melaksanakan janji mesti ada dua keadaan. Pertama, ingatan yang kuat. Dan yang kedua, tekad yang kuat. Okey, Rokiah Juso, Nuriza Halim. Okey, muka surat 101 Azlina. Jadi, orang yang melaksanakan tunai janji ini mesti menjadi dua unsur.
Pertama, iaitu ingatan yang kuat. Kalau tak ingat, tak boleh kita kan. Kalau nak janji dengan orang, kadang-kadang kita janji. Tetapi terlupa untuk kita tunaikan. Ya Allah, kadang-kadang dah sampai masa terlupa. Bukan sengaja kan. Surah An-Nur. Assalamualaikum. Terima kasih pada Surah An-Nur atas ruang-ruang yang diberikan pada saya. Pada hari ini tak sempat nak poster pun orang di sana. Hanya kita bagi pesanan ringkas saja. Siti Zaid Idris, Surah An-Nur. Jangan lupa muslimin muslimat semua yang ada bersama kita, bersama saya pada pagi ini, untuk kita memberi sedikit sumbangan kepada Surah An-Nur untuk dia menjalankan aktiviti yang bermanfaat buat kita semua. Ya, insya-Allah. Jangan lupa. Nampak ada Ruzama, nampak ada Rafiah Ismayadi. Jangan lupa untuk infak dana kita pada hari ini, iaitu kalau boleh sedekah subuh kita yang belum lagi ke mana-mana pada pagi ini. Betul kan? InsyaAllah kelebihannya hebat. Bila kita bersedekah, khususnya sedekah subuh, di kanan mereka akan mendoakan kepada kita supaya ditambahkan rezeki. Tapi kalau kita tidak bersedekah, malaikat di sebelah kiri akan mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah. Masya Allah, takut sangat-sangat kita. Andainya disebut oleh malaikat yang tersedia dengan doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita ada Puan Hindun. Ya, okey. InsyaAllah. Kita sambung balik. Terima kasih kepada Surah An-Nur. Jangan lupa infak dana sedekah subuh. InsyaAllah. Ada banyak, bagi banyak. Lagi banyak kita bagi. Lagi banyak pahala yang kita dapat. Allah kata apa? Ampik, omfik. Kamu bagi, aku bagi balik. Tak nak ke? Mesti kita nak kan? Sebab Allah akan bagi bukan 1, bukan 2, bukan 3. Malah 10 kali ganda daripada apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada penyumbang dana untuk khususnya kepada Surah An-Nur ialah menjayakan program untuk kita semua. Okey, kita ada Zaini Yusof, ada Nur Azian. Okey. Jadi orang yang nak melaksanakan janji ni mesti ada 2 unsur. Pertama, ingatan dia kuat. Maknanya kita yang nak berjanji ni, pertama ingatan kita kuat. Kalau jenis tak berapa ingat, tak payahlah janji. Kalau sikit-sikit tu tak apa ya. Tapi kena ada tanda Kedua, kuat, tekad yang kuat. Tekad yang kuat ni kita berjanji dan kita berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan janji kita itu. Okey, ada Haji Aziz, ada Anita Dalib, ada Siti Atikah. Ya, terima kasih semua. Ya. Okey, apabila kedua-duanya terdapat dalam jiwa seseorang, maka dia akan mudah menunaikan janji. Kuat ingatan, lepas tu tekad yang kuat. Kuat ingatan dan tekad yang kuat. Dan dia kata, maka dia akan mudah menunaikan janji sebagaimana Allah SWT telah membuat perjanjian dengan Nabi Adam AS bahawa beliau tidak boleh mendekati pohon yang dilarangnya. Akan tetapi Nabi Adam lupa dan lemah. Akhirnya baginda memukuli janjinya. Allahu Akbar. Ya. Itu bapa kita dululah, datuk kita dulu, iaitu Nabi Adam AS. Ya. Jamliah Abi. Jamilah Abu Bakar, Jamilah bukan Jamalia, Latifah Ali. Okay, jadi sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surah Taha ayat 115, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam yajid lahu azma. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Nabi Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. InsyaAllah ceramah esok bersama Imam Muda Hassan. InsyaAllah sama-sama kita memberi sokongan bersama. InsyaAllah itu dah ada iklan untuk sahabat kita Imam Muda Hassan. InsyaAllah Haji Rogaya. Jangan lupa, insyaAllah kita bersama lagi pada pagi besok bersama dengan Imam Muda Hassan. Jadi pagi ni kuliah gantian yang hari apa gitu? Allah Akbar. Hari ni Isnin. Allah Akbar. Okey, hari apa yang kita tak jadi itu? Hari Sabtu. Pihak sana terima kasih beri ruang kepada sekali lagi untuk hari ini sebagai gantian qadaan. Bukan hukuman, qadaan. Ayah,
Okey, ya. Okey, jadi insya-Allah bila kita berjanji, pertama kena kuat ingatan. Kalau tidak, pesan 27 Syaban. Pesan ke anak kita, ke orang terdekat dengan kita, tolong bagi tahu nanti, takut saya lupa. Saya ada janji dengan orang. Saya pun kadang-kadang kelas pengajian saya pun gitu juga. Saya cakap, nanti dia catat jadual saya dan dia akan mengingatkan saya. Alhamdulillah. Tapi ada juga kadang-kadang saya pun tak bagi tahu dia. Itu jadi terlupa tu. Salidah Saleh. Pernah satu kali tu, saya lupa langsung. Rasa macam ingat tapi memang tak tahu di mana. Tapi Alhamdulillah pagi tu baru teringat. Ya Allah. Alhamdulillah Allah masih lagi beri ruang, peluang pada saya. Alhamdulillah saya ingat. Dan bila saya ingat tu Alhamdulillah saya pergi. Masya Allah ramainya orang pada hari tu berbanding dengan hari-hari yang lain. Itu keadaannya. Syukurlah. Kadang-kadang dia jadi lupa langsung. Orang tua-tua kan macam itulah ya. Orang muda memang dia lain sikit ingatan dia. Tapi kadang-kadang orang muda pun lebih teruk daripada orang tua dari segi mudah lupa ya. Jadi itulah bila kita nak berjanji, kita kena kuat ingatan kita dan teguh, kuat dan lagi mempunyai tekad. Kita dah janji dan kita mempunyai tekad yang kuat. Aku mesti buat, aku mesti tunaikan, aku mesti pergi. Kalau tidak, kita berdosa ya. Dan Allah ambil contoh dan penulis buku ini ambil contoh tentang janji-janji Nabi Adam AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apapun sebenarnya Allah nak lantik Nabi Adam AS sebagai Khalifatul Ard. Okey, Zainul Majid. Kita ada Agusnya. Okey. Jelaslah di sini bahawa lemahnya ingatan dan tekad merupakan penghalang untuk menepati dan memenuhi janji. Itu penjelasan yang diberikan oleh penulis buku ini, bahawasanya sebab kita ni lemah ingatan lah. Ya, sebab tu kadang-kadang menyebabkan kita ni lupa, menyebabkan kita ni tak dapat pergi, menyebabkan kita tak tunaikan janji. Ya, Liza, Wong Jawa, Win ada bersama kita, Siti Hajar Ahmad, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Al-A'raf ayat 3. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain daripada Allah. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Allah bagi tahu kat kita kan. Hari ni Syarif Saimari ni mengingatkan kita, sebenarnya kita ni mudah lupa dengan janji kita. Allah telah berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu, agama Islam yang betul, lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat, insaf. Allahu Akbar. Banyak ayat-ayat Allah yang diturunkan, yang kita dapati dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengingatkan kita tentang perkara-perkara macam ni. Semoga Allah ingatkan kita, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat dan insaf. Kita ni lupa, dan kita ni tidak bertanggungjawab di atas apa yang janji-janji yang telah kita buat. Walaupun kita kata itu janji, bukan janji kita Nabi, janji Nabi Adam AS. Tapi setiap kali kita solat, kita kata, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya hidup, ibadatku, solatku,
peganganku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita terlupa, ya, kita buat sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melakukan kesalahan, ingat, jangan lupa untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Azimah Ishak, ayah, ya, jangan lupa, insya-Allah. Saya pun sama, jangan lupa. Kita pun dah lagi 2 hari lagi nak berada pada bulan yang penuh dengan keagungan, ya, dan penuh dengan barakah, penuh dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lagi. Hari ini dah tak kira dah. Ya, Zainal Usman, Salina Sarif, hari ini tak kira dah. Yang kita kira esok hari Selasa, lusa hari Rabu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, malam hari Rabu, malam Khamis, kita akan menunaikan solat sunat tarawih. Ingat, ya, beberapa perkara di bulan Ramadan ini, biarlah kita mulakan dengan yang baik dan berakhir dengan baik. Sebab antaranya ada hadis Nabi, ada 5. Kalau saya tak sebut semua, saya minta maaf, ya. Ada 5 perkara yang ada pada bulan Ramadan ini. Kalau kita dapat capai semuanya, sangat bagus. Pertama, dapatkan pandangan Allah SWT di awal Ramadan. Mana kita dapat, biar Allah dapat melihat kita. Maksudnya, bukan melihat macam mana, memang Allah melihat kita, tapi dengan pandangan penuh kasih sayang, dengan pandangan penuh rahmat. Bila kita dapat pandangan kepada Allah SWT, maka insya-Allah kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula dengan sambut Ramadan dengan amalan-amalan yang sangat baik. Ya. Malam tu terus qiyamul lail. Malam tu juga terus, ya, untuk kita baca Quran. Kalau dah memang dah baca, cuma tingkatkan, tambah lagi, Wan. InsyaAllah. Ya. Pada tu tak apa, Wan, kalau ada hal lain, Azizak. Dan hari ni kan pagi anak-anak sekolah, cucu-cucu sekolah. Nenek-nenek pun kadang-kadang terpaksa hantar cucu ke sekolah. Pergi tengok sekolah. Bagi anak-anak kita baru darjah 1, cucu kita yang pergi sekolah darjah 1. Mak bapak pun turut pergi sekali kan. Masih ingat lagi tak? Masih ingat kita dulu pergi sekolah, mak ayah teman, Allahu Akbar. Tengok ayah tak nampak aja dah nangis dah, ya. Harap-harap anak-anak sekarang ni, masya-Allah, ya. Mereka tidak ada masalah, ya. Dah belajar di tadika 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. So tidak ada masalah, Zaid Ahmad. Okey, ya. Pertama, biarlah kita mendapat pandangan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan-persembahan amal ibadat kita yang terbaik di awal malam menyambut hari raya. Habibah, ya, saya nampak Sairah tadi, Umi Ruqyah. Okey. Tingkatkan ibadah untuk mendapatkan pandangan Allah di awal Ramadan lagi. Betul, Umi. Terima kasih banyak. Dan kita nak juga di penghujung Ramadan nanti ialah Allah terus bagi kat kita pahala. Mana mungkin Nabi kata orang yang telah bekerja bersungguh-sungguh tetapi tak dapat apa-apa. Jadi bila bekerja sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, di akhir Ramadan, terus kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah. Semoga keluar daripada Ramadan la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 dah sebut. Kalau saya tak ingat lagi, tak ingat semua, tapi yang saya ingat, yang ketiga ialah kita kena ingat, insya-Allah Allah berpesan kepada syurga. Hiaskanlah dirimu. Hiaskan dirimu cantik-cantik. Sebab dah nak datang dah. Maknanya orang-orang yang bekerja keras, pada bulan Ramadan akan datang dan akan masuk ke syurga. Bukan macam itulah. Allah suruh syurga hiaskan diri. Hiaskan diri supaya tetamu yang akan masuk dengan syurga nanti yang insya-Allah disambut dengan syurga ni tempat yang paling baik sekali, ya. Agustina Jamaliah Mak Desa. Okey. Yang keempat iaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau
kasturi. Masya Allah, ya. Hebatnya. Jangan risau kalau di bulan Ramadan mulut kita berbau, jangan segan. Memanglah kita pun segan, tapi jangan duk buka mulut luar-luar. Bila bercakap tu, ingatlah sikit kita ni puasa. Orang tu berpuasa juga, tapi maksudnya supaya dia pun tidak mencium bau yang tak elok. Nurihan Yaakob, kita cuba insya-Allah, ya. Tapi ujung-ujung kita ni pada asal contohnya kita akan rasa bauan mulut kita kurang enak, ya. Tapi tak apa. Di sisi Allah itu adalah bauan kasturi. Saya tak tahu macam mana wanginya kasturi ini, hanyalah Allah saja yang lebih mengetahui, ya. Kita pergi Mekah kan, kadang-kadang orang beritahu ini bau kasturi. Tapi kadang-kadang tu adalah wangi juga. Tapi bagi saya lah wangi. Alhamdulillah. Kita belum mencium bau kasturi yang hebat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Ruqyah Jusuf. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Allahu Akbar. Sebenar-benarnya, ya. Okey, jangan malu kalau sekiranya kita rasa kita mulut berbau, tak nak cakap dengan orang, ya. Boleh bercakap, tapi tidaklah nak cakap banyak sangat bulan Ramadan ni. Kita pun letih sikit dan kita pun nak perbanyakkan zikrullah. Habis tak nak keluar daripada rumah. Bukan, keluar juga daripada rumah, buat perkara-perkara yang bermanfaat, yang berfaedah, ya. Contoh pergi masjid untuk tadarus, pergi masjid untuk kuliah, ya. Itu tidak ada masalah. Okey, Saira, ya, Anita Dalib, insya-Allah muslim-muslimat semua, ya. Okey, alhamdulillah. Cukup banyak-banyak sangat-sangat saya pada hari ini, iaitu internet sangat bagus. Kifli Zul, alhamdulillah, ya. Okey. Allah juga telah berfirman, ya. Walibasut taqwa zalika khair. Walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda kurniaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkannya dan bersyukur. Ya. Allahu Akbar. Ya. Seronoknya. Ya. Pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Makna apa? Makna pakaian yang berupa takwa, yakni keadaan diri kita tu, ya, yang berpakaian yang memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling terbaik yang sepatutnya dan insya-Allah akan dimiliki, yang ada pada diri kita. Mana takwa? Takut pada Allah. Itu terjemahan secara hurufnya, takwa, takut pada Allah. Ya? Bila takut pada Allah, takut nak melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Takut nak melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Dan kita takut pada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ni bila sebut azab api neraka pun relax aja dah. Tak ada apa-apa. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bila Nabi sebut, Nabi baca ayat-ayat Quran berkaitan dengan azab neraka, mereka semua menangis. Saidina Umar baca satu ayat daripada ayat Quran, maka Saidina Umar demam sehingga diziarahi oleh para sahabat. Maknanya kalau sampai diziarahi itu bermakna demam yang agak tinggi jugalah. Sampai 2-3 hari tak keluar daripada rumah kan. Maka kita ni mudah-mudahan pakaian kita ialah pakaian takwa. Zaid Jillah Rafi'ah. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah, ya. Kita cuba takut pada Allah, takut dengan azab api neraka Allah, percaya adanya, ya, timbangan pada mahsyar dan sebagainya. Mana itu di antara yang merupakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan janji-janji syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-hambanya yang beriman. InsyaAllah. Bila kita ada takwa, pakaian takwa itu menjadi pakaian kita, maka insya-Allah mudah-mudahan, ya,
Kita tidak mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk memungkiri janji. Berbohong bila berjanji, tak akan tunaikan walaupun dia tahu dia tak boleh tunai, tapi dia kata insya-Allah saya akan pergi Adawiyah, ada kat sini ke sekarang. Lama balik cuti di Kelantan, mungkin nak balik berpuasa di sana kot. Allahu Akbar. Nur Hayati. Okey, kita teruskan lagi. Di mana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-57, iaitu kadzalika tukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Demikianlah kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati supaya kamu beringat dan mengambil pelajaran daripadanya. Allahu Akbar. Ingat, mungkin janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak buat. Allahu Akbar. Muslimat semua, kalau ingat fikir macam tu, sangat takut kita. Ada kat KL Ustazah tengah siap-siap nak kerja ni. Betul, orang kerja sibuk memang pun. Dia makan ni, orang kerja hari Isnin, anak-anak sekolah hari Isnin, hari ini cikgu-cikgu mula mengajar. Allahu Akbar. Tahniah semua, selamat menjalankan tugas. InsyaAllah mudah-mudahan kerja yang dilakukan merupakan sebagai ibadah yang akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Betul juga anak-anak yang pergi sekolah, selamat belajar, selamat menempuh alam persekolahan baru bagi anak-anak yang baru mula sekolah pada pagi ini. Yus Marianti, saya rasa mak ayah memang masuk sekolah lah hari ini. Dah, tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. InsyaAllah, itu yang kita harapkan. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab di hujung nanti, akhir zaman nanti, saya bimbang ketika itu iman yang ada pada hati semua umat Islam kurang dan paling nipis sangat, lebih nipis daripada kulit bawang lagi. Jamalia, Zaliha. Okey. Ingatan sangat penting kerana dengannya kita dapat menepati dan memenuhi janji. Bagaimana orang dapat menunaikan janji jika dia lupa? Banyak ayat-ayat menerangkan mengenai janji. Antaranya sebaca maksud dia saja, surah Al-An'am ayat 1 nombor 2, dan perjanjian perintah-perintah Allah hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat. Supaya kamu ingat. InsyaAllah ada makluman lagi. Esok kuliah subuh ialah akan disampaikan oleh Imam Muda Hasan. InsyaAllah. Jom kita ramai-ramai menyokongnya bersama. Okey. Yang Maliah Mak Desa kata, Johor hari ini kedua-dua anak-anak ke sekolah. Ya, Alhamdulillah. Nani. Okey. Okey. Siti Atika, agaknya cucu dah kalau pergi sekolah kan. Anak kita dah tak sekolah dah. Semua dah besar-besar belaka dah. Tapi cucu-cucu kalau saya cucu cicit belum ada lagi. Muda lagi lah tu kan. Allahu Akbar. Syoknya cakap muda. Tak apa. Jangan lupa diri kita. Siti Aisyah Kaabah. Jangan lupa. Yang umur kita sudah lama. Sudah meningkat. Sudah berada pada zon yang terakhir dah. InsyaAllah. Tak apa. Tak kisah. Kematian satu benda pasti. Cuma yang paling penting, kita sentiasa mempersiapkan diri untuk ke sana. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Yang paling penting juga, kita nak juga berada pada Ramadan kali ini. Semoga mudah-mudahan dapat kita kutip lagi banyaknya pahala di sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah. Okey, cucu sulung dah tingkatan 1 pagi ini. Betul, Jamilah, betul seronoknya dah tingkatan 1 ya. Saya yang cucu sulung darjah 5. Niza, cucu baru masuk darjah 1. Alhamdulillah. Tak apa, Niza muda lagi Jamalia.
anak bonsuyah sekolah masuk tingkatan 3 hari ini bersentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seronok kan? Seronok dalam hidup ni Allah kurniakan kita dengan keluarga yang bahagia, memiliki pasangan yang soleh dan memiliki anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Diiringi lagi dengan cucu pula. Apa kata Umi? Umi pun cucu sulung tingkatan 1. Masya Allah. Ya. Saya hari ni apa cerita? Cucu berapa orang? Nak ada tak yang sekolah hari ini? Semoga selamat semua sekali kita pada hari ini. Ya, dan anak-anak cucu kita bersekolah. Ya. Katanya, Atikah kata, cucu sulung saya 16 tahun Ustazah. Tak lama lagi dapat menantu lah tu. Ya. Rahimah Muhammad Yusof. Okey, terus kita pergi lagi sikit lagi. Bila seseorang ingat akan janji yang pernah dibuat, maka dia haruslah berusaha menepati janjinya itu. Kesanggupan seseorang dalam melaksanakan janji yang telah dibuatnya berbeza. Ada kalanya pelaksanaan janji memerlukan pengorbanannya berupa harta, jiwa ataupun pengorbanan. Ya. Janji kita dengan Allah barangkali tak banyak memerlukan pengorbanan. Allah perintah semayang, buat semayang. Allah perintah puasa, janji kita nak puasa, kita buat. Janji untuk menunaikan zakat, kita akan tunaikan zakat. Janji kita untuk menunaikan ibadat haji bila tiba masanya, maka kita akan tunaikan haji kita. Badariah Ismail, saya hari ini. Okey, anak bongsu tingkatan 3 bunda dah masuk asrama semalam. Alhamdulillah. Semalam mak bapak, nenek-nenek cukup sibuk lah ya. Okey, Kamran Ibrahim kata cucu saya tahfiz minggu lepas. Dah balik asrama Puncak Alam. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Tahniah kepada para sahabat kita ya. InsyaAllah kita mampu menyelamatkan keluarga kita semua daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut dengan azab Allah, takut dengan azab api neraka ya. Janji-janji Allah pasti bagi orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada segala suruhannya, maka bersedialah untuk memasuki neraka Allah wal-iyazubillah ya. Tak sunyi cucu balik pergi ngaji semua dah. Tok sunyi cucu balik pergi ngaji semua dah. Hajar Aziz kata, ya Allah, betul ya. Sungguh ya, sungguh. Mula-mula dah 3 minggu ya. Cucu-cucu balik bercuti, rumah kita rasa bising ya. Rasa tak sunyi. Bila mereka balik semua sunyi. Tak tahu mana nak pergi hari pertama, hari kedua. Dah banyak hari sikit insya-Allah. Kita boleh sesuaikan diri ya. Okey, kita bercakap tentang janji kita. Termasuk janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Janji kita dengan manusia, janji kita dengan mak bapak kita, janji kita dengan pasangan kita. Semua itu dikira sebagai janji. Sebab tu dia kata ada kalanya pelaksanaan janji memerlukan pengorbanan yang berupa harta, jiwa ataupun pengorbanan nyawa. Ada janji memerlukan keadaan itu. Apa kata Nur Azlina? Sunyi memang dah rumah ya. Ni tinggal seorang-seorang Ustazah. Musalimah Lim, saya dah hari-hari ya. Sunyi, habis petang anak cucu balik. Alhamdulillah. Tapi hari ni ada kawan. Ya, ada kawan Zaliha temankan saya. Mek Absah apa khabar Mek? Mek Absah anak ada apa? Cucu yang ke sekolah. Saya satu. Saya rasa mungkin ada kot. Okey. Jadi janji kita, ada janji memerlukan pengorbanan harta, pengorbanan nyawa, pengorbanan dari segi tenaga dan sebagainya. Itu janji kita. Mungkin kita dengan mak ayah kita janji insya-Allah bila kita berjaya, bila kita bekerja dengan kita bekerja dan kita akan bantu mak ayah kita. Kita akan hantar mak ayah kita pergi menunaikan ibadat haji. Orang tua dapat pergi buat haji, satu kegembiraan yang tak boleh dilupakan ya. Seronok sangat ya.
Boleh nang air mata dia bila kita balik offer. Mak, tahun ni mak saya insyaAllah bersama dengan abang untuk nak hantar mak pergi menunaikan haji. Masa dulu boleh cakap macam tu senang. Sebab kita cakap nak pergi haji aja, daftar boleh pergi. Sekarang mungkin makan masa yang lama lah. Ya? Tetapi sekarang ni barangkali mudah. Kita nak sponsor orang pergi umrah kan. Kalau kita janji kita nak ni, kita bagi tahu kat dia suka tak terhingga sebenarnya, ya Allah. Agaknya lebih daripada nangis lagi punya seronok ya. Jurina Muhammad Sharif ya, Jamalia. Jadi janji kita dan kita tunaikan janji bila mana dalam keadaan kita dah berupaya untuk melaksanakan janji kita ya. Tetapi perkara itu akan mendatangkan kemuliaan yang diharapkan di dunia maupun di akhirat. Seorang penyair mengatakan seandainya tiada kesulitan dalam mencapai cita-cita, maka seluruh umat manusia menjadi bahagia. Kan? Betul tu. Maknanya, walaupun kita terpaksa mengorbankan harta, mengorbankan masa dan tenaga dan nyawa kemungkinan, tapi tak apa. Kita akan seronok. Ya? Kita akan rasa seronok dan akan rasa bahagia. Tak apa. Habis duit tak apa kita berkorban. Tenaga kita penat tak apa kita berkorban. Asalkan orang yang kita harapkan itu berjaya di dalam hidupnya. Masya Allah. Ya. Masa kata semoga mami diberi kesihatan. Ya, insya-Allah kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang kurang sihat, yang terlantar. Insya-Allah semoga Allah yang beri kesembuhan kepada mereka semua. Insya-Allah. Ya, kita pun bila tentu lagi kita doakan semoga Allah beri kita sihat di sepanjang Ramadan nanti. Insya-Allah Agusnya kan? Insya-Allah. Okey, sikit lagi. Kita ada masa sikit lagi Jadi bila kita tunaikan janji itu, dia kata akan mendatangkan kemuliaan yang kita harapkan di dunia dan di akhirat. Seorang penyair mengatakan seandainya tiada kesulitan dalam mencapai cita-cita, maka seluruh umat manusia menjadi bahagia. Memanglah nak capai cita-cita tu bukan senang kan? Cahaya nak senang? Bukan senang. Kita nak anak kita berjaya tu kan? Start daripada hantar darjah 1 sekolah. Sampai habis darjah 6. Naik tingkatan. Sampai tingkatan 5 ataupun tingkatan 6. Berapa lama? Sampailah dia masuk universiti. Okey. Lepas tu sampai dia dapat kerja. Lepas tu dia kahwin, kita dapat menantu. Itulah. Bukan senang. Bukan senang. Masanya sangat lama untuk kita melihat hasil dan buahnya. Betul tak? Pengorbanan kita itu lama untuk kita tuaikan hasilnya. Ibarat orang yang lahir anak lah. Daripada kecil, lepas masuk sekolah, suka masuk sekolah, hantar darjah 1, darjah 2, sampai darjah 6. Kadang-kadang tak terasa. Ya Allah, anakku darjah 6 dah. Okey. InsyaAllah. Lepas tu, habis pada tu, naik tingkatan. Oh, anak aku dah SPM dah. Tingkatan 5 dah anak aku. Kita pun tengok, dia punya dah besar anak aku kan. Lepas tu, masuk universiti pula. Pergi mari, cuti balik. Habis dah. Convocation pula dah. Betul tak? Maka masa lama kan Azlina. Tapi kadang-kadang kita tak rasa tu. Bila hasil dan buahnya kita dapat lihat. Lama, percayalah. Wahai mak-mak, ayah-ayah yang ada dalam kuliah kita pada pagi ini. Sabar banyak-banyak. Melihat proses anak kita membesar, proses anak-anak kita mencari, orang kata apa? Mencari kejayaannya tersendiri. Sehinggalah dia berjaya kesemua sekali, dia berkahwin, kita akan alhamdulillah syukur. Itulah hasil kita yang memakan masa berapa lama. Nak masuk sekolah daripada umur 1 hari sampai 7 tahun. Itu masuk sekolah pula 6 tahun. Naik tingkatan pula 6 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Masuk universiti 3 tahun, 20 tahun. Hasilnya. Kalau kita tanam pokok durian, dah boleh makan dah. Betul tak? Tak sampai 20 tahun. 4 tahun dah boleh makan dah musangking. Tapi yang kita tanam ini ialah anak kita ni. Tanam dengan cita-cita sehingga dah dia lahir sampailah kita melihat kejayaannya.
dah beli rumah dah anak aku, dah beli kenderaan dah anak aku, dah kahwin dah. Masya Allah. Kan? Makan masa lama. Sabar. Sabar. Ada benda hasilnya cepat. Ada benda hasilnya lambat. Ada orang, biarlah dia tak ada anak, senang. Habis duit buat apa? Kan? Ada orang dia cakap macam tu. Padahalnya hasilnya. Bukan kita rasa dia melihat hasil dia berjaya ke bagi duit kat kita banyak. Tidak. Tetapi yang kita harap ialah doa anak-anak kita. Doa anak-anak yang soleh yang akan sampai kepada kita bila kita mati nanti. Itu yang kita harapkan paling utama. Betul kan? Muslimin-muslimat semua. Kalau nak harap hasilkan kerja dia dapat duit. Kalau dia tak bagi duit kat kita. Bangga kita. Sedih kita. Menangis. Betul tak Jamalia? Tapi yang kita harapkan bila kita tak ada. Dialah yang akan mendoakan kita. Pewaris kepada kita. Yang akan mendoakan kepada kita. Kalau kita tak ada menaruh harapan macam tu untuk anak-anak kita. Anak kita pula tak tunaikan. Siapa yang akan doakan kita pada terus menerus setiap masa. Setiap hari, setiap kali lepas solat. Kawan-kawan kita, sahabat andai kita barangkali. Sebulan dua, setahun dua dia ingat kita. Lama-lama hilang daripada ingatan sahabat-sahabat kita. Tapi sahabat yang sebenar-benarnya barangkali tidak macam tu. Betul tak? Doa anak yang soleh. Itu yang kita harapkan masa. Mungkin duit kita tak harap sangat. Yalah, siapa tak nak duit kan? Siapa tak nak duit? Semua nak duit. Tapi yang paling besar yang kita harapkan. Doa anak-anak kita. Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan. Ajar Ruqayyah Abu Bakar. Sikit lagi. Okey. Al-Quran mencela orang yang menginginkan kemuliaan dengan jalan yang mudah. Atau ingin memperoleh kebajikan. Yang banyak dengan perjuangan yang ringan dan sedikit. Kita nak cepat. Perjuangan yang sedikit. Tetapi Al-Quran. Kalau kita tengok di sini. Al-Quran mencela orang-orang yang menginginkan kemuliaan dengan jalan yang mudah. Atau ingin memperoleh kebajikan. Dengan yang banyak. Dengan perjuangan yang sedikit. Nak pahala banyak. Buat sikit. Nak pahala banyak. Sedekahnya 10 sen. Betul tak? Tak adalah sedekah 10 sen. Ibaratnya 10 sen dulu, RM1 lah sekarang ni. Penyejuk. Penyejuk barzakh ibu bapa. Masya Allah. Masa hidup, qurrata ayun. Penenang hati, penenang jiwa. Kaulah segala-galanya. Tapi bila kita mati, doa anak-anak yang soleh inilah yang kita harapkan. Yang akan mengubah kehidupan kita di alam barzakh nanti. Daripada tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi sedikit, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Itulah biasanya bila anak kita meninggalkan anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita tinggalkan sahabat-sahabat yang soleh juga. InsyaAllah pasti akan mendoakan kita bila kita tiada. Kalau dia ada, kalau dua-dua pergi, sahabat kita pergi, sahabat-sahabat yang lain semua pergi, itu tak boleh nak cerita apalah. Tapi yang penting anak-anak kita masih ada, dan lepas pada anak kita, maka cucu-cucu kita juga akan mendoakan kita tak pernah putus-putus kan. Itulah yang kita harapkan. Dan sikit lagi, bahawasanya Allah murka, Allah marah terhadap orang yang usahanya sikit tapi naknya banyak. Malu pada Allah. Lepas hari ini dah buka sekolah balik, tak sedar. Cuti sekolah dah habis kerana cucu-cucu tak ada balik masa cuti. Mereka sibuk sebab cuti sekejap aja. Mami 3 minggu saja. Okey. Kita tengok Allah kata pada kita Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Jangan kita menyangka dengan mudah untuk kita masuk syurga tanpa kita diuji oleh Allah terlebih dahulu. Sebab dengan ujian itu untuk memastikan kita sabar tak sabar. Boleh tak menerima ujian Allah ataupun dengan lebih mudah
qada dan qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu menyangka dengan mudah kamu akan masuk syurga sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berlaku pada orang yang terdahulu daripada kamu. Ya? Apa Allah kata? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan risau, ya. Berhadapan dengan masalah, ingat bantuan Allah dekat. Tapi syarat, hendaklah kita bersabar. Bersabar. Kerana ianya datang daripada Allah SWT nak menguji ketabahan hati kita. Boleh tak menerima ujian Allah? Tak nak tahu kita ni sabar tak sabar, reda tak reda untuk menentukan kita berada di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslim-muslimat, para sahabat-sahabat semua, tidak ada masalah kan? Banyak kesabaran yang telah kita buat, insya-Allah. Bukan saya kata nak bangga, tapi insya-Allah kita doa supaya kita jadi orang bersabar. Kita doa pada Allah semua kita jadi orang yang redha dengan setiap keputusan Allah. Kita doa pada Allah SWT supaya kita menjadi orang yang bersyukur di atas segala kegunaan Allah, baik berupa nikmat maupun berupa ujian ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya. Memang payah, memang sukar, tapi manisnya ada bila kita bersabar. Manisnya ada bila mana kita redha. Semuanya indah, cantik bila kita redha. Betul kan? Kalau tak redha, cantik macam mana pun, kita tak rasa indah, tidak rasa cantik. Begitulah muslim-muslimat semua. InsyaAllah, kita bercakap tentang janji, maka berpeganglah dengan janji kita yang sebaik-baiknya. Dan janji banyak mengeluarkan pengorbanan daripada kita. Lebih lagi janji kita dengan Allah untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, muslim-muslimat semua, saya rasa setakat itu dulu perkongsian kuliah subuh saya pada pagi ini. Pertama-tama, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, nampaknya talian memberi kerjasama Umi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat, pada pengajar program kita, iaitu surah An-Nur pasal 3A Bandar Seremban Selatan. Adakah anda telah menderma? Alhamdulillah. Sama ada yang telah, sedang dan akan menderma. InsyaAllah, mudah-mudahan ganjaran daripada Allah sedang menanti kita. Sebab Allah kata dalam hadis kursi, bila kita bagi dengan ikhlas, maka insya-Allah Allah akan bayar di dunia lagi, dan separuh Allah bayar di akhirat. Allah SWT. Penuhilah tabung-tabung yang ada di surau dan di masjid. Dan itulah merupakan tempat simpanan kita yang selamat, yang tak akan dicuri, yang tak akan dikena banjir, yang tak akan berlaku kebakaran, insya-Allah, ya. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang saya panggil secara mengejut saja pada pagi ini. Minta maaf banyak-banyak, ya. Bukan terlupa, tapi dek kan saya tunggu juga poster, tapi orang sana kata dia tak sempat juga. So alhamdulillah kita dapat berjalan, dapat juga kerjasama daripada sahabat-sahabat semua untuk berada dalam kuliah pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Selamat berada di bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadat-ibadat yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Siti Mazira. Okey, tak lupa nak sebut Azizak. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.